webinar pertama, 2, 3 dulu kita bincang apa yang kita belajar adalah berkenaan dengan setting chart, kemudian kita jadikan template, jadikan profile, kemudian sesi pengenalan MA5, MA10, Bollinger Band. Last week kita belajar berkenaan dengan webinar yang sebelum ni kita belajar berkenaan dengan trend. So hari ni seperti yang kita bagi tahu pada webinar lepas, kita akan mula masuk bab entry ya. Mula masuk bab entry. Okey. Sebelum kita masuk bab entry tu perlu saya ingatkan bahawa BBMA dia ada 3 jenis entry sebenarnya, tetapi entry yang pertama ni extreme. Kita akan cerita berkenaan dengan entry yang pertama dan saya cuba tulis kat sini ya. Extreme. Ada 3 jenis entry, tetapi kita akan kelaskan dia kepada beberapa kita akan detailkan lagi dia punya cara entry tu dan yang ketiganya adalah re-entry. Okey. Hari ni kita nak cerita pasal extreme. Tetapi sebelum kita nak cerita pasal extreme, perlu saya ingatkan bahawa dalam BBMA kita ada 2 basic yang paling mustahak yang perlu kita ingat. Iaitu yang pertamanya adalah MA tidak boleh berada di luar daripada BB. Okay, moving average. Tak kira lah moving average 5 ke ataupun moving average 10, mana-mana satu. Dan yang keduanya, candle juga tidak boleh berada di luar daripada BB. Okay. Dan kedua-duanya apabila berlaku, dia memberitahu sesuatu. Dia memberi makna sesuatu. Dan kita kena react ikut apa yang dah berlaku. Dan extreme tadi, dia merupakan signal sebenarnya. Extreme, dia merupakan signal. Dan ianya adalah entry yang kita boleh jadikan dia sebagai entry. Tetapi dia adalah entry yang paling berisiko kalau kita nak bandingkan di antara extreme, MHV dan re-entry. Kerana apa? Kerana extreme seperti yang kita bagi tahu di dalam kelas-kelas sebelum ni dalam e-book, extreme ni adalah permulaan ataupun signal awal yang memberitahu bahawa mungkin trend akan berakhir. Okey. Apabila extreme berlaku, dia memberitahu kita bahawa dia memberi signal bahawa trend yang berlaku pada masa tersebut kemungkinan akan berakhir. Dan ekstrim ni tadi dia ada ciri-ciri dia. Okay, semua orang dah teruja ni, dia nampak saya buka chart EU ni kan, dia nampak terpacak ni macam mana jadi ekstrim kan. Dia nak tunggu aku bagi signal lah ni sebenarnya ni. Okay, ni dalam keadaan ekstrim. Ekstrim ni dia ada ciri-ciri dia. Sebelum kita nak masuk, sebelum kita nak entry, dia perlu ada ciri-ciri dia. Okay, kita cerita apa ciri-ciri yang ada di dalam ekstrim. Okey, ciri-ciri dia yang pertama adalah, kita tuliskan kat sini Ekstrim, ciri-ciri dia yang pertama adalah MA5 keluar dari BB. BB ni tadi sama ada BB top ataupun BB low BB ataupun lower BB lah. Dan sekarang kita lihat keadaan sekarang MA5 dah mula terkeluar daripada BB. Bila MA5 terkeluar daripada BB, candle of course akan terkeluar daripada BB. So dia punya ciri-ciri dia bukan candle keluar daripada BB. Ciri-ciri dia adalah MA5 yang terkeluar daripada BB. Sebab kalau candle yang keluar daripada BB itu adalah candle momentum. Jadi untuk ekstrim, ciri dia yang pertama adalah MA5 mesti terkeluar daripada BB. Kalau tak keluar daripada BB, itu bukan ciri dia. Okey. Dan yang keduanya, apa dia punya ciri yang kedua? Ciri dia yang kedua adalah, dia type perlu ada candle reverse Perlu ada candle reverse.
Okey, dan sekarang kita nampak candle reverse sedang dalam pembikinan. Ini sebab kita buka di time frame 1 hour. Saya takut kalau tukar ke 15 minit hilang pula tulisan ni. Okey, okey, kalau kita buka 15 minit dah ada candle reverse. Dah ada candle reverse Dan kita sedang menunggu candle retest. Ciri-ciri dia yang ketiga. Cirinya yang ketiga adalah candle retest. So, kita nak tengok apa benda yang dia nak retest sebenarnya. Apakah yang dia nak retest? Dia akan retest beberapa tempat Ini ciri-ciri dia mesti ada. Ciri-ciri ni wajib ada. Kalau tak ada, dia tak panggil ekstrim. Ekstrim tu tak valid. Dan Abang Omar selalu tegaskan dia selalu akan fokus kepada H1. Dia akan fokus kepada H1, candle reverse dan retest tu di H1. Dan kemudian dia akan masuk ke time frame kecil untuk mencari entry. Sebab dia nakkan setup tu berlaku, ciri-ciri ni berlaku di H1. Dan kemudian 15 minit nanti tempat untuk masuk untuk entry. Tapi ciri-ciri ni kalau berlaku juga di 15 minit juga kita boleh masuk. Okey, sekarang kita lihat dah ada MA5 yang terkeluar daripada BB. Kita tengok di H1 pun dah ada, dah mula terkeluar sikit. Ini berlaku sebabkan candle yang panjang semasa news tadi. Siapa ada buy EU, EA, EN, saya ucapkan tahniah. Saya tak sempat nak masuk. Saya bangun pukul 8.30 malam tadi. Makan baru teringat ada news. Buka-buka dia dah terpacak kat atas. Jadi sempat tengok je. Dan saya ada bagi tahu dalam grup dulu kalau kita terlepas entry semasa news, kita boleh buka ataupun kita tak nampak signal, kita buka time frame 5 minit. Time frame 5 minit dah bagi jelas. Sebelum news ada candle momentum, tunggu retest dan kita boleh masuk. 5 minit tu tadi lepas close tadi dekat sini 5 minit. Tapi signal dah boleh nampak jelas di 5 minit. Di time frame 5 minit. Tapi kalau kita tak nampak juga, tunggu masa news keluar pukul berapa tadi? News keluar dekat sini, somewhere dekat sini. Dan dia retest balik. Selepas candle close pukul 5 tadi tu, boleh masuk. Dan dekat 200 pip juga saya tengok tadi. Kalau saya masuk lah. Tapi sebab saya nak datang webinar ni, saya batalkan niat nak masuk tadi tu. Sebab nanti kan tengah webinar, saya kelang kabut dengan entry Jadi saya tak masuk. Okey. Di time frame kecil, di 15 minit dah ada reverse. Candle yang reverse. Candle yang mana ni yang kita nak katakan reverse? Candle yang ini adalah candle yang close di luar BB dan kita nampak MA5 pun mengikut dia sekali. Kita tengok di H1 senang. Dia menarik keluar MA5 ni terkeluar. Dan sekarang candle reverse ni dalam progress untuk berlaku lah. Tapi kita kena tunggu kalau dia 1 hour, kena tunggu sampai betul-betul 1 hour ni close. Tetapi candle reverse ni sebaik-baiknya adalah candle yang close di dalam MA5. Sebaiknya adalah candle yang close di dalam MA5 high. Sebab kita nampak ni extreme sell. Jadi sebaiknya dia close di dalam MA5. Kalau dia masih berada di luar BB, saya tak galakkan untuk masuk. Saya tak galakkan. Saya sendiri tak akan masuk. Okay. Dan selepas ada candle reverse, perlu ada candle retest. Selalunya bila ada ekstrim, kita akan tandakan di bahagian yang tertinggi macam ni. Kita akan tandakan selepas candle ni reverse lah. Selepas candle reverse dan selalunya dia akan naik retest line ini balik. Okay. Candle retest ni akan test balik line ini ataupun dia akan test balik MA5. Dan di sini nampak mungkin tak berlaku. Kita tengok di 15 minit. Okay, ada reverse. Kalau macam tu ni dekat atas lah. Kita akan ada di bahagian yang atas sekali. Sudah close dekat dalam BB. Kita tunggu dia retest. Sama ada dia akan retest semula ketinggian yang terakhir ni. Ataupun sekurang-kurangnya dia akan test MA5 high. Sekurang-kurangnya dia akan test MA5 high. Okay. Dan ekstrim ni tadi. TP-nya adalah TP wajib. Dia tak boleh kita bersangka
bahawa dia nak turun pergi sampai ke lower BB untuk mengambil TP sampai ke bawah ni ya. Bila berlaku ekstrim, wajib, tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Tak boleh sunat, harus, makruh tak boleh. Wajib. Bila kita entry untuk ekstrim, kita mesti ambil TP di tempat yang dah ditetapkan. Iaitu di antara MA5 low, MA10 low dan paling jauh ke mid BB. Mid BB ni kecuali MA5 dengan MA10 ni hampir dengan mid BB. Kalau dalam keadaan macam ni, saya tak jangka dia boleh sampai ke mid BB untuk TP wajib. Ya. Tetapi kita lihat sekarang 15 minit dia dah mula ada reverse, ada MA5 keluar daripada BB. Ada candle reverse dan kita sedang menunggu dia retest. Kalau dia retest lah, kalau dia tak retest tak adalah. Tak adalah masuk. Tetapi kita cuma, pada saya menganggapkan bahawa signal ekstrim ini merupakan satu signal kepada saya, bukan entry kepada saya. Dia merupakan signal kepada saya yang naik ini tadi mungkin akan berakhir. Ekstrim berlaku di H1, bermaksud kenaikan ini tadi mungkin akan berakhir. Mungkin sebab dia memberi signal awal. Memberi signal awal satu-satu kenaikan itu berakhir. Tetapi kenaikan yang berlaku sekarang ni bukanlah kenaikan, tetapi dia disebabkan oleh faktor news. Bukan trending tengah naik dia bukan tengah naik disebabkan perjalanan dia dah 2-3 hari dia naik. Kalau EU kalau kita tengok dah beberapa hari dia berkeadaan turun. Sedang berkeadaan turun berkeadaan downtrend. Jadi dia tidak menunjukkan trend down ni tadi habis. Tidak. Tapi dia lebih kepada efek dari news, efek dari news. Jadi cara dia punya risikonya malahan lebih tinggi lagi lah, malahan lebih tinggi. Dan pada saya ada orang yang menggemari entry ekstrim ni sebab dia boleh dapat dekat pucuk-pucuk. Dan entry ekstrim ni tadi dia cepat, fast money. Bila dia dapat dekat ujung, sampai ke ujung ni tadi dia boleh ambil TP selepas 2-3 batang candle. Jadi duit cepat masuk poket. Cepat dia punya poket masuk. Dan kalau kita lihat sebelum berlakunya naik ni tadi, di time frame 1 hour telah berlaku 2 kali ekstrim, double ekstrim. Okey, kalau kita lihat dia ni ada berlaku 2 kali ekstrim. Kita besarkan sikit. Okey, ni ekstrim. MA5 keluar daripada BB. Ada candle reverse dan ada candle yang retest. Apa yang dia retest? Pertamanya dia retest balik body ni, body yang terendah dia akan retest balik. Dan yang keduanya dia retest balik MA5. Dia test balik MA5 dan dia close dekat dalam. Syarat dia paling mustahak adalah dia mesti close di dalam MA5. Candle yang reverse ni tadi mesti close dekat dalam. Itu yang paling cantik. Dan sekarang kita lihat MA5 dia reverse tetapi dia berada di luar BB. Jadi ciri-ciri dia masih belum berlaku lagi. Sebab di 1 hour candle tak close lagi. Kalau kita berpandu kepada 15 minit, dah ada reverse, dah close kat dalam MA5 tapi belum ada retest. Kena tunggu retest. Okey. Dan contoh lagi, satu sebelum news. Ada ekstrim. Ada ekstrim. Kali ni ekstrim ni dia tak ada retest lagi dah. Dia terus candle close di luar BB dan dia terus naik. Dan ini efek daripada news. Efek daripada news menyebabkan dia terus mencanak naik ke atas. Okay. Dalam keadaan yang biasanya dia ada sikon ni tadi, kena ada MA5 keluar daripada BB, kena ada candle reverse dan kena ada candle retest. Dan bila ada candle reverse dan retest ni tadi, bila ada MA5 terkeluar daripada BB, kita buat garisan. Buat garisan
buat garisan pada ekstrim tersebut, pada ekstrim tersebut untuk membolehkan kita nampak mana dia nak test sampai ke mana. Okey, contoh macam ni, bila berlaku terendah sekali kita garis. Ada candle reverse, ada candle retest. MA5 pun dah ada keluar. Selalu orang bertanya, kalau tak keluar, macam ni kita nampak tak keluar. Kalau macam ni macam mana? Sebab ada yang bertanya, bertanya, kena tunggu dia betul-betul keluar ke macam mana? Ya, dia memang kena tunggu keluar. Tetapi kalau dia tak keluar, dia duduk bertindan macam ni pun, dia dah consider, boleh dikirakan ekstrim. Ya, boleh dikirakan ekstrim. Ya, dan kalau dia terkeluar, lagilah ekstrim. Kalau dia terkeluar, lagilah ekstrim. Okey? Jadi, kita boleh lihat sama ada dia mula bertindan macam ni, bertindan. Dan bila ada candle reverse, ada candle retest, itu adalah ekstrim, diambil kira sebagai ekstrim. Walaupun kita tak nampak MA5 terkeluar. Tapi kita harus ingat bahawa daripada mula yang webinar yang pertama dulu kita share itu hari, MA5 yang condong ke bawah, bila ada candle yang close berada di luar daripada MA5 dan BB juga, itu adalah momentum. Itu adalah momentum. Sehingga MA5 ni terkeluar. Ya? Dan kita nampak ini pun MA5 tu terkeluar. Cuma dia masih belum menjadi ekstrim sebab tidak ada ciri-ciri ni lagi. Reverse ada, retest ada. Tetapi bila ada reverse, ada retest, ciri-ciri ekstrim tersebut lengkap, maka dia akan naik. Macam ni ekstrim buy. TP wajib dekat MA5 atau MA10. Tapi MA5, MA10 ni kalau dekat dengan mid BB, dia mungkin sampai ke mid BB. Tapi paling selamat adalah di MA5. Sebab MA5 ni tempat yang selalunya dia memang akan datang cari. Dia akan datang cari. Ya. MA10 nombor 2 lah. Kedua tempat yang paling bagus. Middle BB ni tempat yang ketiga. Okay. Tetapi kalau kita nak paling selamat adalah di MA5. Kalau kita dapat betul dari bawah ni tadi, kita boleh banyak juga lapip dia. Okay, jadi sekuen untuk masuk entry ekstrim ni tadi macam mana kita repeat balik sekali lagi. Kita kena tunggu candle MA5 terkeluar daripada BB ataupun dia dah mula, kita nampak mula berkepit macam ni. Tapi selagi tidak ada candle reverse, selagi ada candle reverse, dia masih belum lagi ada ciri-ciri untuk ekstrim. Kita tunggu saja. Tunggu sehingga kalau dia terkeluar lagi cantik lah. MA5 kalau terkeluar lagi cantik. Bila ada candle reverse, ya, ni candle reverse. Close. Candle reverse ni dah close. Dia close di dalam MA5 ataupun dalam BB. Kadang-kadang dia hanya close di dalam MA5 saja. Tak close dalam BB. Masih okey. Tapi yang ni lagi okey sebab dia close di dalam BB dan di dalam MA5. Next candle kita tunggu. Sebelum tu kita gariskan dulu. Gariskan tempat terendah. Dan kita boleh pasang kita punya PO dekat sini. Masa dia retest. Ya, masa dia retest ni tadi, kita boleh pasangkan PO dekat sini. Tapi itu adalah entry yang berisiko sebab kita masuk semasa dia retest. Kita masuk semasa dia retest dengan harapan dia akan berpatah balik. Okey, sebab itu saya kata entry-nya berisiko. Nak selamat, kita tunggu candle reverse ni, candle retest ni close. Tapi candle retest ni close, dia dah close kat sini. Kita boleh open, kita boleh makan, kita layer daripada sini. Dan close dekat MA5 10 lagi sikit lah. Tapi apa yang kita boleh, selalunya kita boleh buat adalah semasa dia retest. Semasa retest ni lah yang trader tegar BBMA dia akan mula masuk melapis kat sini. Semasa candle ni reverse. Retest, masa dia retest, semasa retest ni lah dia akan lagi di layer-layerkan di sini. Jadi itu adalah kaedah ekstrim untuk entry ekstrim. Tapi mesti TP di sini. TP di MA5 10 high kalau ekstrim buy. Jadi risiko yang kita harus
tanggung adalah entry ketika masa retest ni tadi. Yang ni dah berlaku candle retest ni tadi close di dalam. Kita nampak dia sampai ke MA 510. Tapi kalau semasa sedang candle hidup lagi, dia semakin keluar. Kalau dia close di luar BB, apa yang kita nak buat? Kita tak ada jalan lain selain daripada kena cut loss. Itu adalah risiko semasa entry ekstrim. Okay. Semakin keluar. Jadi bila berlaku ekstrim, kita nak tunggukan MA5 terkeluar daripada BB, ada reverse dan entry semasa retest. Ya, semasa retest kita entry. Lagi dia melepasi line yang kita tanda tadi, situ lagi sedap nak layer. Situlah tempat yang nak layer yang lagi sedap. Dengan harapan dia akan close balik dekat dalam MA5 dan dalam BB. Tetapi kalau dia tak close di dalam MA5 dan di dalam BB, wajib cut loss. Ya, wajib cut loss. Jadi itu adalah risiko yang harus ditanggung ketika masuk entry ekstrim. Ya. Sebab tu saya siapa yang datang belajar dengan saya menyarankan carilah entry yang selamat. Sebab kita nak buat duit dengan tenang. Mungkin sebab saya dah tua, jadi saya mencari kaedah yang kurang merisikokan jantung saya. Jadi kepada orang muda mungkin dia suka yang ekstrim ni, dia panjat gunung, semua dia suka, tak ada masalah. Jadi saya yang dah tua ni, dia cari entry yang senang-senang sikit. Okay. Tapi kalau nak masuk, harus wajib tahu entry ekstrim ni tadi adalah entry yang berisiko, tetapi lumayan, cepat fast money. Dia cepat dapat duit sebab pergerakan dia cepat, TP-nya selepas satu batang, dua batang, dan TP dia cepat. Tapi dengan kecepatan itu juga, kita harus ingat bahawa dia cepat dapat duit, dia cepat hilang duit juga. Okay. Jadi kita kena tahu entry untuk ekstrim adalah memerlukan adanya ketiga-tiga ciri ini tadi, iaitu kena ada MA5 terkeluar daripada BB, kena ada candle reverse, kena ada candle retest. Dan entry dibuat semasa candle retest. Entry dilakukan semasa candle retest. Kalau nak selamat lagi, kalau nak masuk semasa retest, tunggu candle retest ni close. Tetapi untuk entry yang jenis ekstrim ni tadi, kalau kita masuk selepas retest, TP-nya lagi sikit. Ya, TP-nya lagi sikit dan kadang-kadang mungkin sampai ke tahap tak berbaloi. Ya, sampai ke tahap tak berbaloi. Okey, kita tengok di 1 hour ni tadi, ramai yang nak masuk ni, Mungkin kalau yang dalam BBMA yang dah lama-lama tu dia dah masuk dah, ada ramai yang dah masuk ni sebab daripada puncak ni sampai ke sini di turun bawah tadi pun dah ada 100 pip. Sebab ekstrim ni tadi kalau dia dapat 20 pip, 30 pip pun dia dah boleh close dah. Sebab kaedah ekstrim ni tadi, cara trading ekstrim ni tadi, dia hit and run saja sebenarnya. Dia bukan nak tunggu sampai beratus-ratus pip, tak ada. Bila dia nampak berhenti saja, ada MA5 terkeluar daripada BB, dia start layer dah. Kalau orang yang dah betul-betul mahir, dia tak tunggu dah step-step ni tadi. Ya, dia tak tunggu dah step-step ni tadi. Tapi untuk pembelajaran, inilah step-step yang kita kena ikut untuk masuk entry ekstrim. Tetapi untuk memahirkan ekstrim ni tadi, perlu anda sendiri buat test. Test, sebaiknya di demo, cari simulator, test untuk dapatkan entry-entry ekstrim ni tadi. Sebab nama dia pun ekstrim, jadi dia punya pulangannya agak ekstrim, risikonya juga adalah ekstrim. Okay. Kita cari lagi ya, cari lagi. Sekarang ni contoh yang dekat 15 minit. Telah ada candle reverse. MA5 dah ada keluar daripada BB, telah ada candle reverse, dah 2 batang, kita nak tunggu dia retest. Tapi kita lihat kita tengok MA5 ni dah dekat sangat dah. MA5 ni dah dekat sangat dengan current price. Okay, jadi pada saya
saya sendiri saya abaikan ekstrim ni. Saya abaikan ekstrim ni dan saya akan tunggu sama ada MHV ataupun re-entry. Okay. Pada saya ini lebih baik masuk re-entry buy. Ya, ni lebih bagus masuk re-entry buy sekarang. Sebab ada candle close di luar BB dan ada dia dah sampai MA5 10 low, kita boleh masuk buy pula lagi sebenarnya. Okey, untuk extreme dia dah bila kita mula masuk kita uh, kita cuba tengok okey 30 minit ni nampak cantik sikit. Cuma candle reverse ni tadi masih lagi close di luar daripada MA5 dan keluar daripada BB. Jadi tak berapa cun ya. Yang cantiknya kalau MA5 ni sendiri candle reverse ni tadi dia close di dalam MA5. Yang itu yang paling cantik. Bila dia close di dalam MA5 dan next kita tunggu dia test. Kita gariskan line ni tadi, line yang kita buat, kita boleh garis kat sini. Dia dah test dah. Dia dah test. Dekat 30 minit dia dah test. So dekat sini dah ada entry sebenarnya. Boleh masuk sell. Okay, ini account demo lah. Account demo kita balun lah. Kalau kita nak masuk daripada sini tadi, sepatutnya dekat sini lah. Sebab dia dah retest, di sini kita dah boleh masuk. Kita boleh masuk sell bila masa dia test. Dan TP kita adalah TP wajib di MA5 dan MA10 ataupun mid BB. Paling selamat adalah di MA5. Bila dia hit MA5 kita boleh close. Okay. Cara nak entry, tunggu ada MA5 keluar daripada BB. MA5 terkeluar daripada BB. Dan kemudian ada candle reverse. Sebaiknya candle reverse itu close di dalam MA5. Contoh yang ni tak close di dalam MA5. Dia close, dia masih di luar MA5. Tak berapa cun. Ya. Cantiknya dia berada di dalam MA5. Dan kemudian kita tunggu dia retest. Masa test ni tadi kita mula masuk. Ya. Masa test ni tadi kita mula masuk. Dan kalau sekiranya retest dia terus naik dan close di atas MA5, kita kena cut loss. Wajib cut loss. Bukan lagi sunat, harus lagi tak ada. Wajib cut loss bila dia close di atas MA5. Maknanya ekstrim ni tadi tak berlaku. Sebab ciri-ciri dia retest tadi tu batal. Sebab dia tak retest dah. Dia dah break. Line of fire ni tadi dah break. Line ni tadi Abang Umar mengatakan ini line of fire. Di ketinggian yang terakhir ni tadi. Okey, jadi contoh macam ni lah. Bila kita nampak macam ni, kita dah boleh layer kan. Sehingga candle retest ni close. TP kita adalah semuanya dekat MA5 ataupun MA10 ataupun mid BB. Okey, kita tengok contoh seperti ni di time frame 30 minit. 30 minit ni nampak cantik. Dekat H1 tadi kita nak tunggu ni lambat lagi. Dekat 15 minit dah dekat sangat dengan MA5. Jadi 30 minit tengok cantik. 30 minit kita boleh masuk. Okey, kita boleh nak letak PO siap-siap pun boleh dekat sini. Letak sell limit ke sampai sini, kalau dia langgar nanti kan masuklah kita punya position kan. Dan kita mengharap supaya dia close melepasi line of fire ni dan close di luar MA5. Ya. Kalau dia close melepasi line of fire dan di luar MA5, berat. Itu kita kena cut loss. Tak ada kompromi lagi, kena cut loss. Lebih baik kita loss sikit daripada kita MC. Ya. Dan TP dia pun TP tu pun kita boleh set kita boleh set siap-siap TP tu. Bila dah entry kita boleh tarik siap-siap nak letak MA5. Yang mana dah masuk tadi tu kita boleh terus tarik TP dulu kat MA5. Ni boleh masuk lagi. Okay, sebaik di demo. Dan kadang-kadang tunggu sampai kena TP pun. Asalkan biru. Asalkan biru. Itu kadang-kadang
kaedah orang yang main day trade ekstrim ni tadi. Dia akan tunggu betul-betul sampai ke pucuk ni tadi, dia akan tunggu betul-betul dan kemudian bila dia start turun je, bila dia nampak dah positif semua, kita boleh tengok dia positif ke tidak. Lepas tu kalau nak close all pun dia dah boleh close dah. Dia nampak keseluruhan dah profit, dia dah boleh close. Ya, sebab ini adalah game yang pantas. Game yang pantas. Cepat. Dia nak ambil profit cepat. Tak tunggu sampai MA5, MA10 ni. Dia tak tunggu. Ya, dan kadang-kadang dia orang tengok ekstrim tu di time frame 1 minit. Ada yang sampai ke situ, sampai ke kalau 1 minit dia dah ada ekstrim buy pula. Dia dah boleh masuk buy di sini. Tempat kita masuk sell tadi tu adalah ekstrim buy. Ya, dia masuk buy dulu. Jadi di mana-mana time frame kita boleh masuk ekstrim ni tadi dengan kaedah yang sama. Ini MA5 terkeluar daripada BB. Tapi dalam perjalanan ni tadi tidak ada candle reverse. Sini baru ada candle reverse. Sini retest. Dia retest pun tak sampai ke MA5 high. Sampai ke MA10 saja. Jadi masa retest nak retest ni tadi kita masuk. Tapi kita tak dapat lah sebab kita nak tunggu dia sampai sini. Jadi kita tak masuk. Tak masuk tak ada lah. So kat sini baru dia dah, lepas tu dia naik balik. Dia naik balik, kita tunggu dia reverse. Tapi MA5 tak keluar daripada BB pula. Di time frame 5 minit ni. So tak ada lah. Tak ada, tengoklah time frame lain. Okey, 15 minit ada nampaknya. Sini, MA5 keluar daripada BB. Ni sebelum NFP tadi. Sebelum NFP. Jadi kalau dah tahu ada NFP nak keluar, ada news yang NFP pula, interest rate nak keluar, ada news yang besar-besar yang satu dunia tunggu. Janganlah cepat buat keputusan. Bila kita nampak dia dah mula move naik atas ni, kita nampak oh ni dah ekstrim ni, kita dah start masuk. Ada reverse. Candle ini juga boleh dikatakan candle reverse. Candle sebatang yang jarum panjang ni tadi, ini juga boleh dikatakan reverse walaupun candle ini candle bull. Sebab dia berkeadaan berpatah balik. Sebelum candle ni adalah candle bull, dia dah naik sampai ke atas, kemudian dia reverse. So ini candle ini adalah ciri-ciri candle reverse juga walaupun candle dia bukan candle bear. Ya, ini juga adalah candle reverse. Dan candle berikut dia adalah candle retest. Dia naik, retest. Tapi MA10 pun tak sampai, MA5 low pun tak sampai. ZAS naik sampai ke atas. Ini 200 pip ni naik atas ni. 219 pip naik ke atas. Jadi waktu-waktu news tadi janganlah kita kata-kata kita nampak macam cepat-cepat kita nak ambil. Ini masa tengah betul-betul tengah NFP keluar tadi. Pukul 8.45 tadi. Ini selepas 15 minit. Selepas 15 minit kita dah kata oh ni dah extreme sell. Cik pasal. Jadi masa news kalau kita nak selamat, duduk, stay away. Jangan trade masa news. Kalau kita tak nampak sebarang indication untuk entry. Kalau kita nampak, kita nak masuk, tolong pastikan ada stop loss. Sebab kalau news yang besar-besar macam contoh interest rate ni tadi memang ditunggu-tunggu oleh semua trader satu dunia. Terutamanya trader-trader besar, bankers, hedge fund semua tunggu. Kita ni nelayan-nelayan kampung ni, nelayan pesisir pantai ni tadi, ikut aja. Kalau kita nampak kapal nak ke mana, kita ikut. Kalau kita cuba nak lawan dia, kita karam. Ya, kita cuba ikut saja. Sebab tu kalau kita tak nampak, buka di time frame 5 minit dan kita follow mana arah candle tu pergi. Okey, kita balik kepada ekstrim 30 minit tadi. Okey. So tipinya di sini, kita boleh masuk dekat sini, kita nak letak PO ke, nak lapis ke sini, kalau ada lagi di keluar, selagi candle retest ni belum close, selagi tu kita boleh entry. Kalau dia keluar. Ya. Selagi dia belum close, selagi tu kita boleh entry. Dan kemudian TP-nya adalah di MA5 atau MA10 atau MACD. Tapi dalam keadaan ni saya rasa MA5 dah memadai ataupun bila dan kebanyakan orang yang trade ekstrim tadi, dia tengok result. Kalau overall profit, dia akan close all. Sebab nak cepat. Sebab kita tahu ini adalah kenaikan yang disebabkan oleh news. Sebab disebabkan oleh news. Jadi mungkin efek daripada news tadi menyebabkan dia naik tinggi dan kemudian dia nak sideways sekejap, dia nak berehat sekejap sebelum dia nak sambung perjalanan dan sebagainya.
Jadi kemungkinan untuk sampai ke MA5 ni sampai atau tidak kita pun tak tahu. Jadi untuk mengelakkan risiko, kalau kita nampak dah ada profit, kita nak close all pun boleh. Ya. Dalam grup kita ada sediakan script close all, kita boleh gunakan close all. Kalau tak ada script tu pun kita boleh gunakan dekat MT4 ni yang anak panah ni tadi, cross ni tadi kita boleh tekan. Ni semua ni adalah untuk close position. Jadi tak perlu kita nak close nak tekan ini satu-satu untuk close lambat Jadi untuk cepat kita boleh tekan yang ni. Kita boleh close awal, cepat. Atau kalau ada script kita boleh gunakan script. Okay. Okay, itu ekstrim ketika BB yang menegak. Kalau ketika BB yang mendatar ni macam mana pula? Kalau ketika BB yang mendatar, lagi senang. BB yang mendatar tadi, dia berbalik kepada konsep BB yang mendatar. Tetapi kaedahnya sama juga. Kaedah dia sama. Kalau kita nampak BB yang, kita buang ni dulu. Ada banyak ekstrim ketika BB mendatar. BB mendatar tadi tu kalau kita tak ada MA5 ni tadi pun kita dah boleh entry. Bila kita nampak dia mula close di luar, tapi kalau ada MA5 kita nampak lagi jelas lah. Kita akan nampak ada candle reverse, ada candle retest. Retest ni tadi adalah sama ada dia akan retest semula ketinggian body yang terakhir, ataupun dia akan retest balik MA5, ataupun dia akan retest top BB. Okay. Masa retest top BB tadi tu kita boleh masuk. Okay. Ni jadi pun sama juga. Tapi ni kita tunggu dia reverse. Retest dah. Dia terus sampai ke bawah. Kalau macam ni kita tak ada peluang entry lah. Contoh macam ni. Cucuk, ada reverse, dia ada retest. Tapi retest pun tak sampai body yang terakhir. MA5 pun tak sampai, hanya sampai ke MA10. Jadi tempat-tempat yang kita boleh jadikan rujukan untuk retest ni tadi, selepas reverse, adalah MA5, top BB, body yang terendah atau yang tertinggi serta MA10. Itu adalah tempat-tempat yang kita boleh gunakan, kita jadikan rujukan untuk retest. Retest di mana kita nak entry semasa retest tadi tu. Contoh BB yang mendatar macam ni. MA5 keluar daripada BB, ada candle reverse, ada candle retest. Okay, masa retest ni tadi kita masuk, ini candle reverse. Ini ada MA5 keluar, ni ada candle reverse, dan ini candle yang retest. Kita masuk semasa retest. Kalau kita nak selamat, kita tak nak ambil risiko, kita tunggu candle retest ni close. Dia close dekat sini. Selepas dia retest dan close kat dalam, dia buka open price di sini. Open price ni dia makin turun dulu. Dia turun dulu. Dia naik dulu. Dia naik sampai MA5. Close lah. Sampai dah MA5. Tapi kalau kita nak masuk lagi, selepas tu, kita boleh masuk lagi. Sebab dia turun balik. Dia turun balik, kita boleh masuk dan TP pula berikutnya. Tapi yang close selepas retest ni tadi, opennya di sini, dia naik dulu. Dia naik dulu, TP dululah. Boleh sampai ke MA5. Dapat berapa pip? Adalah 3,5 pip, 30 pip. Spread pun tak lepas. Tapi bila dia turun balik, kita boleh masuk lagi. Kita boleh masuk lagi dan next candle tadi tu naik balik ke atas dapat 6 pip. Sebab ni time frame kecil 30 minit. Dan pair Euro USD. Kalau Euro NZD ke pair yang besar-besar spreadnya, mungkin pergerakannya lebih besar je. Okey, untuk ekstrim yang mendatar sama juga. Cuma kita ingat bila BB yang mendatar, sebenarnya kalau tak ada MA itu sendiri kita dah boleh faham keadaan semasa BB mendatar. Ada 3 keadaan di mana kita boleh jadikan dia reference untuk masuk, untuk entry ketika BB mendatar. Iaitu yang pertama, bila dia cucuk ni, close je kita boleh masuk. Dia retest balik kita dah boleh masuk. Ya. Bila dia cucuk keluar dan close di dalam BB, next candle tu bila dia retest kita dah boleh masuk. Retest top BB kita dah boleh masuk. Sebab kalau tak ada MA, kalau tak ada MA, dia test balik MA5 atau dia test balik top BB, kita dah boleh masuk. Kita dah boleh entry. Dan TP kalau tak ada MA5, MA10,
TP kita adalah di mid BB. Okey. Kalau ada MA5, kita boleh gunakan kaedah reverse dan retest tadi lah. Bila ada cucuk, dia retest. Masuk masa dia retest. Masa retest tadi tu kita masuk. Okey. Okey. Nak tengok contoh-contoh. Contoh-contoh biar banyak sikit. Okey, macam ni. Ini pun ekstrim. Ada reverse. Ada retest. Retest tadi tak berlaku selepas reverse. Selepas retest. Selepas reverse, dia tak terus retest. Tapi candle yang berikut itu baru retest. Dia datang retest dan dia tak sampai pun ke MA5. Tak sampai pun ke lower BB, tapi dia retest MA10 saja. Jadi line-line yang ada dalam chart kita tadi, semua tempat-tempat tu kita boleh jadikan tempat dia nak retest. Tempat yang boleh dia datang semula untuk retest. Dan kalau kita tengok kalau kita ada sedikit inisiatif untuk belajar candle pattern, ini adalah bullish engulfing, bullish engulfing. Dan candle yang ini engulf candle ni. Dia datang test mana? Dia datang test balik body candle yang engulfing tadi tu. Dia datang test balik kat situ. Sini. Dan dekat situ ada MA10. So memang sini kita boleh entry. Dekat sini kita boleh entry sebab dia retest balik candle yang berlaku engulfing ni tadi. Tak semestinya dia sampai ke MA5. Jadi kalau dia sampai sini kita dah masuk, kalau naik lagi kita layer lagi. Ya, sama juga macam ni. BB yang mendatar. Dia cucuk, close. Tapi close ke bawah. Dah sampai ke bawah. So apa lagi kita nak masuk? Dah tak ada apa nak masuk. Tapi dia cucuk pula dekat bawah, kemudiannya dia close di sini. Kat bawah. So next candle kita boleh masuk balik. Lapis tu di sini. Dia retest balik ni tadi. Di sini kita mula masuk. Sebab ni BB yang mendatar. Kita boleh masuk buy. TP di MA, di mid BB. Di mid BB. Ataupun di MA5 high. Tapi kalau BB yang mendatar, saya suggest ambil dekat mid BB. Tapi kalau yang sedang menegak yang macam ni, sila ambil dekat MA5. Paling selamat MA5 atau MA10. Kalau MA5 dan MA10 dekat dengan mid BB, dia mungkin sampai ke mid BB. Okey, macam ni. Candle keluar BB dan kemudian MA5 pun berada di luar BB. Candle reverse. Reverse ni tak betul-betul masuk ke dalam MA5. Dan next candle ni tadi dia masuk dia terus turun, dia tak ada retest dah. Dia tak ada retest dah. So kalau macam ni nak masuk macam mana? Kalau kita tunggu retest, tak ada retest. Kalau kita tunggu retest, dia tak ada retest, tak ada entry lah. Kalau nak tengok entry juga, kita mungkin dapat di time frame yang lebih kecil. Ya, di time frame yang lebih kecil. Kalau dia tak ada retest kat sini, mungkin dia ada retest dekat time frame yang lebih kecil. Kita tengok ada tak? Ada candle MA5 keluar daripada BB. MA5 terkeluar daripada BB. Candle ni boleh katakan reverse. Sebab dia tengah jarum punya panjang kemudian turun balik. Dan jarum ni melebihi 2 kali body ni. Dan next candle tu dia ada retest. Ya, next candle tu yang ada retest. Kalau tak ada retest dekat time frame besar, time frame sini mungkin berlaku di time frame kecil. Jadi sebab tu apabila berlaku candle reverse ni tadi, selalunya bila berlaku candle reverse, candle tu dah close. Candle tu dah close, untuk retest tadi tu pergi cari dekat time frame kecil. Contoh macam sekarang, kita tengok tadi dia macam nak reverse dekat H1 tadi kan. Sekarang, ini dia retest. Tapi sekarang sudah berada di luar. Sudah close di luar BB. Ya, sudah close melepasi line of fire. Kalau kita tengok 30 minit pun sekarang dah ada di luar daripada MA5, dah melepasi line of fire. So kalau kita nak lapis, berani lapis. Kita lapis lah sebab ni demo aku berani lah. Okay, kita cuba tengok. Kalau kita try dekat live ni kan, masalah juga ni kita nak belajar kan. Kita try lapis. Syarat dia kalau dia tidak
close di dalam. Sekarang dia dah retest. Dah close. Tapi next candle tu keluar lagi. Jadi pada saya, dia akan pergi lagi ni. Sebenarnya pada saya dia akan pergi lagi. Dia boleh pergi lagi. Sebab kalau tengok dekat H1, dia close candle yang reverse ni tadi, dia masih berada di luar BB. Dia tidak berada di dalam BB, dia tidak berada di dalam MA5. Jadi untuk di time frame kecil, untuk entry ekstrim tadi tu juga adalah berbahaya. Sebab tu ekstrim yang macam ni, jangan tunggu sampai dekat MA5. Bila overall profit, cabut. Sebab ini daripada atas tadi, diorang dah mula masuk. Dari atas sini sampai bawah ni tadi dah ada 60-70 pip sebenarnya. Yang kita masuk daripada sini sampai ke bawah tadi pun ada 30 pip, 20-30 pip. 30 pip ada. Kita dah boleh close dah sebenarnya tadi. Okay. Tapi ini untuk tunjuk kepada semua live. Bila ada reverse di H1 sebaiknya, tunggu candle reverse ni tadi, sebaiknya close dekat dalam MA5. Yang paling selamat. Nak selamatkan, kita nak selamatkan duit kita lah sebenarnya. Bukan apa. Lebih baik kita cari entry yang selamat. Confirmation yang selamat. Tunggu satu ciri dah ada, MA5 dah terkeluar daripada BB, kita tunggu candle reverse. Okey, candle ni adalah candle reverse. Tetapi candle reverse ni tadi berada di luar MA5. Jadi dia berisiko. Dia berisiko tinggi. Dan kita nak tunggu dia retest. Sekarang ni naik dalam proses retest ni, tapi dia dah melepasi line of fire, dah berada di luar, candle semua berada di luar BB dan sekarang candle baru start. Jadi tak boleh kata. Mungkin menjelang habis candle ni tadi, dia akan close balik dekat dalam. Sekarang baru pukul 11.09. Menjelang pukul 12 nanti sekarang, dia akan close balik dekat dalam. So candle retest tadi tu menjadi candle retest yang valid. Jadi untuk faktor keselamatan, bukan keselamatan diri keselamatan account, retest ni tadi adalah lebih baik tunggu candle retest ni close di dalam ataupun close dekat luar. Kalau close dekat dalam masih selamat lagi. Tapi kalau dia close di luar, kalau kita ada position yang macam ni, kena cut loss selepas candle 1 hour ni close. Kalau dia close di luar, wajib cut loss, tak boleh tidak. Sebab dikhawatiri akan menyebabkan kita kerugian lagi. Sebab masa tu kita tak trade guna teknik BBMA lagi. Kita akan guna teknik harapan. So itu bahaya. Kita akan mengharap dia turun tu, sedangkan dia membuat candle momentum. Candle momentum mengatakan momentum nak naik tu masih ada. Bila dia close di luar BB, kenapa kita nak kena close? Sebab dia adalah candle momentum. Candle momentum bagi tahu yang momentum tu naik tu masih ada. Masih kuat. Jadi bila ada candle momentum, kita nak masuk, kononnya kita nak ambil sikit je, nak sampai ke MA5, MA10 aja nak curi ekstrim. Tapi bila dia close di luar BB, dia close di luar MA5, dia berkeadaan momentum walaupun ada candle reverse. So keadaan macam ni, walaupun kita nampak ada MA5, ada reverse, tapi reverse ni sebenarnya tidak menepati ciri-ciri reverse sebab dia berada di luar BB. Dia berada di luar MA5. Yang kita nak cari adalah reverse-nya berada di dalam MA5 ataupun di dalam BB sebaiknya. Yang ni pun reverse-nya masih lagi di luar MA5. Masih berisiko. Tetapi kita dapat masuk dari sini sampai sini tadi pun dah ada 30-40 pip. Yang itu yang ekstrim, orang yang trade ekstrim tadi, dia nak curi yang itu saja. Dia nak curi, dia lapis gila-gila di sini. Bila profit aja dia akan close all. Itu ada cara macam tu lah, ada cara macam tu. Tapi dia tak tengok dekat time frame yang besar. Dia mungkin tengok time frame yang lebih kecil, di 5 minit ataupun di 1 minit. Macam ni. MA5 keluar daripada BB. Ada candle reverse. Retest. Dia close, dia buka. Dia naik ni. Dia close, dia buka, dia turun dulu. Jadi kalau dia masuk daripada sini tadi, dia sampai ke sini pun ada dah profit dia. Banyak juga, 40-45 pip. Tapi ini betul-betul masa news tadi. Mungkin tak dapat masuk lah sebab ni masa ni spike masa news tadi. Spike masa news, mungkin tak dapat.
Tak pasti, tak tahu dapat atau tidak, tapi ini yang saya tahu ini masa news betul-betul tadi. Masa news buka pukul 8.45 tadi. Dia spike naik atas bawah. Saya rasa mungkin saya tak nampak masa tu, saya tak tengok. Ada depan chat. Tapi saya rasa ini spike semasa news. Jadi yang sebenarnya extreme tu di sini. Close di dalam BB, dia naik retest. Dia naik retest balik, kita boleh ambil TP sikit. Ada juga 30 pip. Dan masa kita wajib di sini, dia juga adalah re-entry buy sebenarnya. Yang itu yang orang jarang faham. Dia tak berapa faham. Dia takut. Bila TP wajib ni sekali sampai ke sini, sebenarnya TP wajib ni adalah re-entry kepada buy. Ini semua kenaikan buy. Extreme TP wajib. TP wajib tu adalah re-entry buy. Kalau sekiranya selepas re-entry buy ni tadi, selalunya kita akan tunggu apa berlaku selepas extreme, TP wajib. Selepas TP wajib, kita tunggu MHV. Kita nak tunggu MHV. Tetapi MHV tu akan terbatal bila candle close di luar BB. Menyambung perjalanan. Jadi kita nampak ada ekstrim, TP wajib. TP wajib itu sendiri adalah re-entry buy. Kita boleh buy di sini dan bila candle close di luar BB, kita biar hold aja lah. Sebab dia dah mulakan perjalanan. Jadi memulakan perjalanan. Dan sekarang bila candle mula masuk ke dalam, selepas ada ekstrim, sini kemungkinan akan ada MHV. Ya, sebab ada ekstrim dah. Ekstrim, semestinya ekstrim di sini MHV tu tak boleh berlaku. Ekstrim tu berlaku di bawah sini. MHV tu akan berlaku. Sebab MHV berlaku selepas adanya ekstrim. Ekstrim dah berlaku. MHV tu berlaku di sini. Jadi kita tunggulah. Tunggu cycle MHV tu. Jadi mungkinan MHV tu akan berlaku kita nampak di tampil kecil dulu. Ya. Dan yang ni ekstrim. Sini dah naik retest. Ni kat 15 minit pun berlaku. Dia naik retest MA5 tak sampai. Ni line MA30 tadi, dekat MA30. Okey, kita tunggulah. Sekarang ni dia masih belum sampai. Kalau dekat sini kita sampai lagi lah. Masih belum sampai. Tapi kalau dekat sini kita nak masuk, ni masa news tadi masa news tadi kita jangan tengoklah. Masa news tadi memang mungkin susah sikit. Okay, macam ni, candle MA5 berada di luar BB. Reverse masih berada di luar daripada BB, di luar MA5. Sehingga next tu baru masuk dalam MA5, masuk dalam BB. Kita tunggu dia test. Dan kita boleh letakkan line ni tadi. Extreme tadi sendiri mungkin kita tak dapat masuk, tapi yang naik tadi mungkin akan menjadi kita punya entry kalau dia tak lepas lah. Okay. Okey, kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan berkenaan dengan entry ekstrim tadi boleh type. Nanti Kang saya cuba jawab mana-mana yang kita nampak tu kita boleh jawab. Okey. So yang ini masih lagi berkeadaan kemungkinan akan jadi ekstrim kali kedua. Bukan ekstrim kali kedua lah, maknanya yang ini kita tunggu reverse. Reverse-nya ciri-cirinya tak cantik. Jadi mungkin akan tapi candle MA5 ni masih berada di luar daripada BB. So mungkin selepas ni akan ada candle reverse, akan ada candle retest. Sebab yang ni dah tak jadi. So mungkin selepas ni akan ada. Sebab kenaikan ni tadi bukan faktor memang kita tahu faktor dia adalah faktor news. Disebabkan news dia macam nak naik. Tapi kalau kita tengok trend keseluruhan di weekly semua menunjukkan masih lagi downtrend. Di monthly masih lagi menunjukkan downtrend. Dan kalau kita tengok weekly, siapa yang dah faham BBMB, dia tahu ini adalah re-entry. Kita nampak re-entry kat situ. Dan dekat daily kita nampak BB yang flat dan kita nampak dia mula sampai dekat MA50. Kalau dia tak boleh close melepasi MA50 ataupun dia close balik di bawah BB ni tadi, dia menjadi BB ekstrim kita ketika BB mendatar. Jadi
Benda-benda yang macam tu sebab tu kita kena tengok beberapa time frame untuk membuat justifikasi ya. Macam sekarang masih lagi ada kemungkinan ekstrim lagi sebab MA5 ni masih keluar, sebab yang tadi kita ingat mula-mula tadi akan jadi ekstrim masih belum komplit lagi sebab ciri-ciri dia masih belum komplit. Ni line dekat sini dan ini candle retest yang kita ingat tadi nak jadi retest dan ada lagi 40 minit lebih lagi. Kalau dia close kat dalam, maknanya candle retest ni valid. Jadi dia mungkin akan turun sampai sini. Jadi sebab tu ada orang yang betul-betul hati kering bila ada candle reverse walaupun tidak close dekat dalam MA5, dia berani masuk. Saya tak ada hati kering macam tu sekarang. Sekarang dah tak ada. Tapi masa awal-awal BBMA dulu memang hati tu agak kering. Tapi dia kering-kering kontang dia jadi macam tu kan. Jadi banyak masalah. Jadi sekarang kita cari yang lembab-lembab je, entry yang lembab-lembab basah dan nanti dapat duit, yang tu kita cari. Tapi kalau nak belajar, cara dia macam tu. Sebaiknya tunggu betul-betul ada candle reverse dan candle retest. Semasa retest, dia termasuk. Dan kalau candle retest tu melepasi top BB, cabut. Cut loss. Jangan tangguh-tangguh lagi. Okay, dan kita masih boleh selamatkan duit kita. Kita ada margin untuk trade lagi. Daripada kita biar dan kita menanggung kerugian lebih besar dan kemudiannya kita tidak ada modal lagi untuk trade keesokan hari. Okay, itu adalah yang sebaik-baiknya, iaitu kita cut loss. Kalau kita nampak benda tu dah mula menyasar daripada kita punya perancangan, cut loss adalah lebih baik. Okey, tu tajuk hari ni kita nak cerita, bukan semua, kita nak cerita hari ni ekstrim dulu. Minggu depan mungkin kita akan sambung dengan, kita ada 3 jenis entry, kita akan cerita yang lain. Okey, ekstrim itu saja berkenaan dengan entry ekstrim. Ciri-ciri, 3 ciri yang saya tulis tadi dia mesti ada dan saya repeat balik. Ciri-ciri dia yang pertama adalah MA5 mesti berada di luar BB, kena close di luar BB. Kalau dia tak close kat luar BB ataupun dia bertindak dengan MA5 tadi pun masih boleh dianggapkan ekstrim. Kadang-kadang kita masih boleh anggap ekstrim lagi bila ada candle reverse dari test. Dan yang keduanya, ciri yang kedua, kena ada candle reverse. Dan sebaiknya candle reverse itu mestilah berada, dia close di dalam MA5 ataupun dalam BB. Lebih bagus. Itu yang terbaik. Sebab kalau dia masih close di luar BB, itu masih lagi momentum. Momentumnya masih kuat. Dan yang ketiga, cirinya adalah kena ada candle reverse. Selepas bila berlakunya reversal, ada candle reverse, kita akan gariskan satu line horizontal di ketinggian ataupun di lowest point ataupun the highest point pada body pada body. Macam ni kita tandakan ketinggian yang terakhir pada body. Dan candle reverse tu biasanya dia akan mencari semula line of fire ni tadi. Selalunya bila candle reverse dia akan close kat dalam dan next candle retest tu dia akan mencari balik line yang kita tuliskan ataupun MA5 ataupun top BB. Ataupun kalau MA10 ni pun berada dekat atas, kadang-kadang dia boleh test juga MA10. Kalau dia tak sampai ke MA5, dia mungkin sampai ke MA10. Okay, dan entry kita adalah semasa dia retest. Semasa dia retest tersebut. Jadi sebabkan kita dah tahu mana tempat kita nak masuk, iaitu dekat line of fire ataupun dekat MA5 ataupun dekat top BB ataupun lower BB. Jadi kita boleh letak PO dekat situ. Kita boleh letak pending order dekat situ. Dan kalau dia terlepas daripada kawasan yang kita tandakan tadi, selagi candle tu belum close, kita boleh layer. Tetapi kalau dia close di luar BB selepas itu, kita hendaklah close position kita semua, cut loss. Dan kalau sekiranya dia close di dalam MA5 dan dalam MA10, maka kita punya entry kemungkinan akan pergi ke TP wajib. Ekstrim TP wajibnya adalah di MA5 yang bertentangan. Kalau ekstrim sell bermaksud TP wajibnya adalah di MA5 10 low. Sama ada MA5 low, MA10 low ataupun maksimum di mid BB.
tempat yang paling selamat adalah di MA5 low ataupun di MA5 high. Kalau extreme buy di MA5 high, kalau extreme sell di MA5 low. Itu tempat yang paling selamat. Yang pasti dia datang. Ya. Itu sahaja berkenaan dengan ekstrim. Ekstrim ketika BB menegak ataupun ketika BB mendatar lebih kurang sama. Kita boleh tunggu candle reverse dan retest. Cuma untuk BB yang mendatar, kita terus ambil yang retest tu saja. Selalunya candle reverse tu tak ada. Jarang ada. Jarang-jarang ada candle reverse. Sebab candle yang close di luar BB tu sendiri, dia akan reverse masuk ke dalam. So kita terus masuk masa retest. Okay, untuk BB mendatar. Tapi ketika BB menegak, kaedah dia seperti yang saya mention tadi, ciri-cirinya. Okay, ada soalan, ada soalan saya cuba jawab. Saya cuma nak tanya money management macam MM yang buat MC selalu. MM yang buat MC selalu, money management yang buat dia tak tahulah kenapa dia selalu MC. Okey, soalan MM macam mana penggunaan MM? Sebab selalu MC. Okey. Soalan dia adalah berkenaan berkenaan dengan MM sebab MM yang buat MC selalu. Saya tak pasti MM tu yang buat dia MC ataupun sebab selalunya orang tu MC sebab dia tak ada money management. Jadi mungkin soalan dia tanya macam mana nak kawal money management. Jadi pertama-tama sekali sebelum kita nak mengimpose money management pada trading kita, kita kena tetapkan dulu risk berapa peratus yang kita sanggup tanggung bagi setiap kali entry, bagi setiap position yang setiap kali kita nak entry, kita kena fikir dulu berapakah risk yang kita sanggup tanggung. Kita ambil contoh, kita tulis kat sini senang. Closekan dulu. Nak gunakan benda ni Okey, misal katakanlah modal kita RM1,000, $1,000, katakanlah kita punya modal kita ada $1,000 equity kita. Modal $1,000. Okay, kita ada $1,000. Sebelum kita mulakan trading daripada $1,000 ni tadi, bagi setiap entry, berapakah risiko yang kita sanggup tanggung? Berapa risiko? Yang tu kita kena tentukan dulu. Ini orang lain tak boleh tentukan, kita sendiri yang boleh tentukan. Jadi untuk kes ni kita katakanlah daripada 1,000 ni tadi bagi entry, katalah untuk senang kira kita kata 10%. Tapi 10% tu sebenarnya tinggi Ni hanya untuk calculation. Nak senang kira, katakanlah 10%. Tapi kalau 1,000% ni biasanya ambil 3%, 2%, 3% cukup. 2%, 3% cukup. Tapi untuk calculation punya pasal, saya cakap 10% sebab senang nak kira. Sebab saya tak ada bawa calculator. Okay. Untuk $1,000 ni tadi kita tetapkan 10% itu adalah kita punya loss. So 10% adalah risk yang kita sanggup tanggung 10%. Ini risk yang kita sanggup tanggung. So 10% daripada 1,000 ni tadi adalah berapa? $100 kan? Risk sama juga USD 100 lah bagi setiap entry. Bagi setiap entry kalau kita masuk, kalau sekiranya jadi apa-apa, kena stop loss ke, kita nak cut loss ke, ini adalah jumlah yang kita sanggup tanggung. Jadi setiap kali bila kita nak masuk position, kita dah bersedia dengan kerugian sebanyak $100. Dalam kepala kita dah tahu dah, kalau apa-apa jadi $100 kita akan loss. Maknanya kita boleh letak stop loss ataupun kita boleh cut loss. Ini adalah loss yang kita boleh tanggung daripada $1,000. Jadi kita ada $900 lagi untuk buat trading yang berikutnya. Okay, dan berikutnya kalau kena 100 tinggal $900, kena $100 risk ni dah kena, stop loss, tinggal 900. So kalau 10% lagi, bukan 100 lagi, tinggal $90 pula lah. So risk kita menjadi $90 pula selepas tu, bila kita
bila kita entry yang berikutnya. Tapi misal kata ini adalah first, kita buka account 1000, kita akan risk 10%. So risk per entry kita adalah sebanyak $100. So sekarang ni katakanlah kita nak masuk untuk entry yang ni, ekstrim ni tadi. Sekarang kita duk tunggu mana kita nak masuk. Okey, katalah kita nak start masuk. Kita tengok time frame. Oh, ini semua downtrend lagi ni. Ni macam re-entry. Daily ni nak reject MA50 jadi top BB punya ekstrim mendata. H4 ni dah ekstrim. H1 ni pun dah ekstrim. Kita tengok 30 minit pun ekstrim. So kita dah gairah nak masuk. So kita boleh set dekat mana kita nak masuk. Katakanlah kita nak masuk di sini katakan. Sini kita punya, kita letak buy stop dekat sini. Nanti kalau price tu turun, hit sini. Ataupun kalau kita nak immediately masuk, kita nak letak. Sebab kita ada risk banyak $100 ni tadi. Jadi kita nak tentukan, nombor satu sekali kita kena tentukan di mana kita nak entry. Kenapa kita nak tahu kenapa mana nak entry? Sebab kita nak tentukan di mana kita nak letak stop loss. Sebab daripada sini kita mungkin boleh letakkan stop loss kita adalah dekat atas ni. Kita gariskan. Stop loss kita mungkin beberapa pip di atas ketinggian yang terakhir. Jadi kalau kita nak masuk dekat sini sekarang, ke tempat atas ni tadi ada lebih kurang 60 pip. Kata nak senang kira 50 pip lah. 50 pip daripada tempat kita nak masuk sekarang ni. Kita nak entry immediately. Sekarang ni kita nak masuk. So daripada tempat sekarang ni sampai ke stop loss ni ada 50 pip. Ada 50 pip. Sini daripada entry kita nak entry sekarang ke stop loss yang kita nak letak ni ada 50 pip. So risk yang kita nak letak adalah, yang kita dah tahu adalah $100. Dan stop loss kita tengok ada 50 pip. So risk ni tadi 50 pip tu dapat daripada mana? Daripada sini lah. Sekarang ni kita nak entry. Katalah kita entry sekarang. Tapi nak entry nak kena kira dulu. Tapi tak ikut yang ni lah leceh. Okey, sekarang ada 54 pip kalau kita entry sekarang. Kalau kita nak masuk sekarang ada 54 pip. Jadi 100 bagi dengan 54 lebih kurang dalam $2 lah. Lebih kurang $2. 100 dibahagi dengan entry. Selepas kita dah tentukan mana kita nak masuk, kita akan cari lot size dia. Selepas kita dah tentukan mana nak entry $100 tadi tu kita bagikan dengan 50 pip stop loss. Kita dapat $2 lah. So kita boleh buka $2 dekat sini. So kita boleh entry dekat sini $2 0.2. Kita boleh masuk. Tak masuk pula. 0.2 kita boleh masuk. Stop loss lebih kurang 50 pip daripada kita punya entry. Kita tarik, letakkan dalam 50 pip. Kita boleh tarik kita punya stop loss Kita boleh nampak pip dekat tepi tu Pip tu 49 50 lebih kurang. Okey, 50 pip. Jadi entry kita $2 ni tadi kalau kena stop loss kita akan rugi sebanyak $100. Okey. Jadi langkah yang pertama sebelum untuk ni kaedah yang mudah pada saya lah. Tentukan dulu risk. Berapa peratus yang kita sanggup rugi bagi setiap entry kita. Selepas kita dah tahu berapa persen risk yang kita sanggup tanggung, dari situ kita tahu berapa dolar kerugian yang kita boleh tanggung bagi setiap entry. Dari situ kita tentukan mana tempat kita nak masuk, di mana kita nak keluar stop loss. Di mana entry, di mana stop loss. So daripada situ kita boleh bahagikan stop loss kita dengan jumlah risk kita. So kita boleh dapatkan lot size dia sebanyak $2 ni tadi. Lot size kita boleh dapat daripada entry dengan stop loss tadi tu. $2 per entry lah. Maknanya setiap entry kita adalah $2. Satu pip ni adalah $2. Ataupun kalau kita nak masuk single position $2 lah. Tapi kalau kita nak masuk entry yang berlayer, kita boleh masukkan indikator yang ini. Ini adalah indikator yang standard berada dekat dalam anda punya MT4.
iaitu indikator eye exposure. Masukkan indikator ni. Indikator ni sangat-sangat penting kepada mereka-mereka yang suka berlayer-layer. Sekarang dia tunjuk saya ada satu position Euro USD, buy kosong, sell 0.2, $2. Profit minus RM5.20, $3, dia akan tunjuk situ. Jadi kalau saya layerkan lagi, saya dah tahu, saya boleh masuk maksimum $2. Tapi saya nak masuk, katakanlah, okay, kata kita closekan ni kita close position ni. Sekarang ni saya nak entry layer. Saya nak masuk dulu beberapa sen dulu. Nak masuk 10 sen dulu ke 20 sen dulu. Okey, saya masuk sell. So dekat sini tunjuk 0.02. Sedangkan saya tahu saya boleh masuk $2. So saya boleh, dia naik lagi, saya layer lagi. Saya tahu saya buka 0.4. Ada lagi baki sebanyak 1.6. So saya boleh layer seberapa yang saya suka sehinggalah lot sell ni tadi mencecah $2. Dia naik lagi, saya bubuh, mungkin saya naikkan sikit 0.3. Dia naik lagi, saya akan masuk. Asalkan sell saya tadi tidak melepasi $2. Ini kegunaan eye exposure ni tadi. Siapa yang suka trade berlapis-lapis macam ni, wajib letak benda ni. Sebab kalau tidak, takkan nak kira 0.2, 0.2, 0.3 ni. Letih. Jadi benda ni ada disediakan, gunakan. Jadi dari situ kita tahu dah berapa banyak kita buka. Lot size yang kita buka berapa banyak, berapa layer dah buka pun kita tahu. Kita tahu dah ada 3. Kita dah masuk sebanyak 3 layer. Kita dah tahu dekat situ. Jadi ni kaedah saya. Satu lagi yang paling mustahil adalah tengok ni, margin level ni tadi. Margin level ni tadi, bila dia berada bawah daripada, pada saya, bawah daripada 1000, itu 1000 atau 2000 tu tadi dah menjadi menjadi igawan pada saya lah. Saya akan kontrol margin level saya jangan kurang daripada 1000. Pada setiap masa saya akan kontrol benda ni jangan kurang daripada 1000. Jadi saya boleh masuk berapa banyak. Salah satu cara ni, saya boleh tengok monitor kat sini, dan satu lagi saya boleh monitor kat sini. Jangan kurang daripada 1000. Kita punya entry. Macam ni ada lagi 349,000. Memang kuat lagi lah. Sebab ini akaun demo 48,000. Kita masuk 10 sen, 20 sen. Memang dia jadi besar, dia punya margin ni kuat. Jadi tengok percentage margin level ni tadi juga membantu. Saya akan follow margin level ni tadi jangan kurang daripada 1000. Dan risk tu saya calculate lebih kurang cara macam ni. Ni cara paling simple lah. Okey, itu saja. Soalan lain, kalau re-entry buy tadi tak melepasi MA 510 high, kena close entry buy cepat-cepat lah. Re-entry buy apa? Re-entry buy EU tadi ke? Re-entry buy EU tadi. Okey, nak tanya, kalau re-entry buy tadi tak melepasi MA 510 high, kena close entry buy. Yalah, kalau dia tak lepas MA 5, sebab bila dia nak naik, dia mesti melepasi MA 5 dulu. Kemudian dia membuat momentum. Dia kena buat momentum, baru dia akan sambung perjalanan. Jadi kalau nak buat momentum, pertama sekali dia kena langgar MA 5 dulu. Kalau dia tak lepas MA 5, maknanya susahlah dia nak naik lagi. Dia akan turun dulu. Dia akan bermain di dalam MA 5 high, MA 5 low, MA 5 high, MA 5 low. Jadi kalau dia nak naik, dia kena break MA 5 high. Okey, EJ weekly tu confirm re-entry di MA 10? Ya ke? Ya kot. Saya tak tengok pun EJ. Saya tengok EJ. Oh, tak ada EJ lah. Broker ni tak ada EJ. Saya saja. EJ orang tertentu yang main. EJ weekly re-entry ke? Sekarang ni ciri-ciri re-entry apa dia?
Tapi kita belum masuk lagi barrier entry, jadi kita tak tahulah lagi ciri-ciri dia. Ya, jadi kita kena tunggu masa bab entry re-entry esok. Tapi kita boleh katakan ni kalau sekali imbas kita tengok nampak macam re-entry lah. Tapi sebab ini adalah candle di weekly. Nak tunggu confirmation betul-betul dia ni re-entry atau tidak, kita kena tunggu hari Jumaat punya candle close lah. Kena tunggu sampai candle weekly ni close baru betul-betul kita tahu ini re-entry atau tidak. Okey? Soalan berikut nak tanya kalau ada candle yang close di luar BB kembang ke atas manakala MA5 hanya berada betul-betul di atas garisan BB top, jadi apakah itu masih dinamakan extreme sell? Kalau candle close di luar BB kembang di atas manakala MA5 hanya betul-betul di atas garisan BB top, apakah itu masih dinamakan ekstrim? Ya, masih lagi dinamakan ekstrim. Kadang-kadang kita katakan itu juga ekstrim. Ya. Okey, ada soalan lain? Sekarang dah pukul 11.45 malam. Kita ada lagi 15 minit. Kalau ada soalan boleh tanya. Tadi saya lupa nak share dengan korang. Saya tadi tak ada masuk EU, saya masuk NU. Saya masuk NU sell. Ni dah profit lah ni, dah terjun ni. Alhamdulillah. Okay, kalau ada soalan tolong type Kalau ada soalan. $170 profit. Oh. Kau minta. Kena nak TP aku. Terbaik yang tadi aku tadi. TP kena ni kat sini. Sikit lagi. Kena ada soalan ni sikit ni. Okey, ada soalan. Adakah sesuatu untuk semua potensi besar? Macam mana nak tahu alamak laju betul. Kopi balik sekejap. Kejap. Kita ada banyak soalan tu tapi laju sangat. Okey, soalan ni dulu. Ambil dulu ni. Macam mana nak entry ekstrim jika BB mengembang sampai penghujung? Nak entry ekstrim jika BB mengembang sampai penghujung. Pertama sekali saya nak tanya, kenapa suka sangat nak masuk ekstrim ni? Cuba cari entry MHV ke, re-entry ke. Okey, tapi kalau nak masuk juga ekstrim, ciri-ciri dia tadi yang 3 tadi tu kena ada. Bila kita nampak MA5 kembang, BB kembang, bila MA5 tu kita dah nampak mula nak terkeluar, jangan cepat masuk. Dia 3 ciri ni kena ada dulu. Bila ada MA5 terkeluar daripada BB, kena ada candle reverse dulu. Tak ada candle reverse, maknanya tak ada entry. Sebab ciri yang pertama dengan kedua ni kena ada, baru lepas tu kena ada ciri yang ketiga. Tak ada 3 ciri ni tadi, tak boleh masuk. Jadi kalau kita nampak dia kembang, dia terus kembang sampai ke penghujung, tak ada ekstrim, jadi kenapa kita nak masuk benda yang melawan daripada dia? Kenapa kita tak masuk buy? Kalau macam tadi dia tengah naik, dia kembang kan, dia duduk kembang lagi. Kenapa kita nak cari ekstrim, nak masuk sell? Kenapa kita tak fikir untuk cari buy? Ikut buy. Dia tengah naik, buat apa kita nak masuk sell? Kita mesti nak cari buy. Pergi ke time frame kecil, kita cari re-entry buy. Sebab dia tengah naik ataupun kalau tengah trending, BB tu tengah kembang. Dia tengah kembang, price mungkin sedang naik ataupun sedang turun. Kenapa kita nak fikir nak counter? Dia tengah naik, kita fikir dia nak cari point nak turun. Ataupun dia tengah turun, kita tengah cari point nak naik.
kenapa kita tak nak fikir masa dia tengah naik tadi tu, kita cari point untuk sama ikut naik. Ataupun masa dia tengah turun, kita cari point of entry yang nak turun lagi. Fikiran tu kita kena ubah dulu. Kita jangan cari nak counter trend. Kita follow trend. Dia tengah naik. Carilah peluang untuk naik. Jangan kita cari peluang nak turun. Dia tengah trending, tengah naik. Jadi cari peluang nak naik. Entry news, adakah perlu adanya candle arah, reverse, retest dan entry? Entry news ni tadi tak semestinya macam tu. Entry news ni tadi, sebelum news dia dah bagi kita setup. Dia bagi signal dan setup. Sebelum news selalunya kita akan nampak signal, kita akan nampak setup. Kita akan dapat setup dia. Jadi kalau tak nampak, jangan entry. Itu saja. Sebab news ni, orang kalau kita baca buku dekat dalam internet, kita pergi beli mana-mana buku, kita baca yang penulis-penulis yang trader-trader yang dahsyat ni, tak ada satu orang pun trader yang mengatakan masa news yang kita trade. Semua cakap masa news tadi semua duduk tepi. Tapi kita dengan BBMB, dia bagi signal. Dia bagi setup. Kalau kita nampak masuklah. Kalau tak nampak, tak payah masuk. Bahaya sebenarnya masa news tadi tu. Jadi apa yang kita nak tengok? Kalau signal, apa signal? Signal ni ekstrim tu signal. Candle arah tu signal. Candle momentum tu signal. Kita nampak signal-signal macam tu, jadi kita carilah setup lah. Ya. Jadi maknanya soalan tu entry news, adakah perlu adanya candle arah, candle reverse, retest untuk entry? Itu kalau itu setup untuk ciri-ciri untuk ekstrim. Kena ada ciri-ciri yang lengkap lah baru kita nak masuk. Kalau ekstrim, kena ada ciri-ciri yang lengkap untuk ekstrim lah. Kalau MHB, kena ada ciri-ciri yang lengkap untuk MHB. Kalau re-entry, ciri-ciri yang lengkap untuk re-entry. Tetapi sebelum tu dia dah bagi signal dulu. Mungkin kita nampak ada candle arah, kita nampak candle momentum, kita nampak ada ekstrim sebelum news. Ya. Okey, macam mana nak tahu signal sebelum news? Baru saya jawab tadi tu. Itu termasuk yang tadi. Okey, perlukah kita multi time frame? Pada saya perlu. So soalan dia tanya perlu ke tak perlu? Perlu. Pada saya perlu. Adakah entry untuk ekstrim selalunya berlawanan arah? Adakah entry untuk ekstrim selalunya berlawanan arah? Maksud dia, adakah entry ekstrim ni berlawanan arah? Ya. Ekstrim ni tadi selalunya dia menunjukkan bahawa satu pergerakan naik ataupun turun tadi, dia signal awal. Signal awal menandakan satu trend tadi tu nak berakhir. Ya. Jadi dia punya entry tadi tu memang berlawanan lah. Maknanya ekstrim sell ketika dia tengah uptrend. Extreme buy ketika dia tengah downtrend. Ya. Macam mana nak tahu close profit? Bila kita nampak kita punya dekat bawah tu profit, kita close lah. Kalau dia tengah negatif, jangan close lah. Tu soalan dia macam tu, ditanya macam tu, saya jawab macam tu. Kalau ditanya macam mana nak tahu close profit dengan gunakan BBMA, adalah cara dia. Tapi ditanya macam mana nak tahu close profit. Macam mana nak tahu close profit? Kita kena tengok dekat dalam chart yang entry kita tadi tu, kalau bawah tu semua profit, kita close lah. Kalau dia tengah negatif, jangan close. Tapi kalau soalan dia nak tahu macam mana nak close profit guna BBMA, ada kaedah dia. Kita ada candle arah, kita masuk based on candle arah sell. So selagi tidak ada candle arah buy, kita hold je lah kita punya sell. Ataupun kita tahu ekstrim itu adalah signal awal pengakhiran sesuatu trend. Kalau katakan kita masuk ekstrim sell, kita ada ekstrim sell, maknanya dia pengakhiran uptrend. Maka kita akan tunggu peluang re-entry ataupun MHB sell. Jadi kita masuk MHB sell, kita masuk re-entry sell. Selagi tidak ada extreme buy yang mengatakan bahawa itu adalah signal pengakhiran satu penurunan, selagi itu kita boleh hold kita punya sell. Ya. Jadi ada kaedah dengan BBM ni tadi untuk kita setkan kita punya TP, mana kita nak close kita punya profit. Okey? Ada soalan lain?
Okey, adakah sesuai entry sebelum news? Pun tadi saya jawab. Kalau kita nampak ada signal, ada setup, kalau nak masuk tapi tak berani, jangan masuk. Tapi kalau kita tak nampak setup, tak nampak signal, tapi kita berani nak masuk, pun dia masuk juga. Kan? Tapi kalau soalan itu tanya kepada ramai orang yang professionals lah. Kalau kita baca-baca buku, semua orang cakap bila news, stay away, jangan masuk. Kalau masuk selepas news keluar. Ya, tapi kalau dengan BBMA dia ada dua jawapan. Sesuai kalau kita nampak setup ataupun signal. Kita nampak signal ataupun setup. Tak sesuai kalau kita tak nampak. Kalau kita tak nampak, jangan masuk. Tapi saya ada hantar dekat dalam grup, kalau kita tak nampak, kita boleh masuk selepas news keluar. Ada kaedah dia. Cari balik dekat dalam BBMA Masterpiece. Saya pernah hantar satu SS kat situ. Macam mana nak masuk entry kalau kita tak nampak signal, tak nampak setup. Tapi kena tunggu news keluar. Baru kita boleh masuk. Kenapa EU, GU tak sama dengan AU, NU? Pergerakan tak sama. Oh, wallahualam. Saya pun tak tahu sebab ni negara lain-lain. Euro ni sendiri ada lebih daripada 10 buah negara. GU, United Kingdom, AU tu pula dia negara Australia, dan semua negara ni dah lain-lain negara. Lepas tu dia punya aktiviti ekonomi dia pun berlainan. Ya, macam Australia dengan New Zealand ni tadi, dia negara yang banyak berkaitan dengan fundamental, berkaitan dengan fundamental seperti emas dan barang-barang galian dan sebagainya. Macam EU ni tadi, dia ada lebih daripada 10 buah negara. Ada satu negara ni tadi, ada dua negara yang problematik, dia efek kepada semua. Contoh Greece, Spanyol, Itali ada problem, dia efek keseluruhan Euro punya group. Macam GU ni pula, dia stable, dia satu negara tapi dia pun ada masalah-masalah dia sendiri. Jadi kenapa dia tak sama tu, kita tengok dia punya tulisan tu pun memang dah tak sama tu, salah satu. Ya, memang dia tak sama. Sebab negara lain-lain, mata wang dia pun lain-lain, permintaannya lain-lain, dia punya ekonomi dia tak sama antara satu sama lain. Jadi of course dia jadi tak sama, pergerakan market tu tak sama. Dan permintaan dia juga berbeza. Itu sebab dia tak sama. Ada lagi? Soalan. Okey. Komen dia. Okay, ada 3 soalan mas. Okay, habis soalan lah kat sini. Okey, soalan-soalan yang terakhir Tutup lah. NUH4 tengah buat candle arah ke Sifu. Yang ni yang saya lupa nak bagi tahu tadi tu. Saya tadi ingat nak share NU sell. Saya dah sell. Memang dia dah buat arah. Dia dah buat arah. Dan sekarang dekat H4 dia tengah buat arah yang kukuh. Ya. Bila ekstrim BB mendatar tapi MA masih menegak. Alamak. Sekejap saya jawab telefon. Halo. Salam. Tengah webinar. Alright. Terpaksa jawab Abang Umar telefon. Okey, BB bila ekstrim
bila ekstrim BB mendatar tapi MA menegak atas, boleh tak kita sell? Kalau ciri-cirinya ada, kita boleh sell. BB mendatar bila ada candle close di luar BB ke, ataupun candle cucuk ke, ataupun dia sentuh aja, kita boleh masuk sell. NU tu candle yang break MA50 sebelum terjun itu adalah candle arah kukuh. Di time frame berapa ni? Cikgu, NU tu candle yang break MA50, break MA50 ni mungkin H1. Okey, adalah candle arah kukuh, betul ke? Di time frame berapa tu ya? Sebab dekat time frame H4 baru nak break mid BB. Di H1 dia break 50 terus close luar BB. 15 minit pun dia. Okey, NU tu di time frame H4, kalau di time frame H4, candle sekarang adalah candle yang sedang membuat candle arah yang kukuh. Tapi kalau kita tengok sebelum tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 dan 8 batang candle yang sebelum current candle sekarang ni juga adalah candle arah awal. Ya. Candle arah awal. Kalau boleh tengok saya punya chart tengok saya punya chart, ini adalah candle arah awal. Tetapi pada saya ini adalah ketinggian yang terakhir. Ini adalah ketinggian yang terakhir. Sebelum dia naik tinggi sampai sini, dia ada satu tempat perhentian. Jadi tempat tu bila saya gariskan, candle arah tu break. Candle arah awal ni break. Pada saya candle arah saya, ini dia masuk bab advance lah. Basic yang advance. Ya. Kalau arah tu pada saya dia break low sebelumnya, walaupun dia tak break mid BB, pada saya dia kukuh. Sebab saya buat kajian, saya ada buat kajian sikit. Walaupun candle arah tu tidak break mid BB, dia hanya break MA510 low. Tapi kalau ada support area yang dia break, so candle arah ni pada saya dia adalah kukuh. Walaupun kita katakan candle arah kukuh tu adalah candle yang ni tengah buat sekarang candle arah kukuh. Tapi saya ada pandangan saya yang ini tetap valid. Candle arah ni memang valid sebab candle arah ni tetap valid sebab bila dia cross MA510 low, dia adalah candle arah. Cuma nama dia candle arah awal. Tapi kalau dia break support ni, pada saya dia adalah arah yang walaupun dia arah awal tapi pada saya dia ada value dekat situ. So dia punya entry dekat sini tadi saya dah masuk. Jadi saya tak tunggu yang ni. Kalau tidak saya nak kena tunggu candle arah yang ni, kena buat retest balik baru nak masuk. Ya, itu pada saya itu advance kepada basic yang biasa. Kalau double extreme sell, akan terjadi sell yang kuat ke? Selalunya macam tu. Kalau ada double extreme, selalunya dia akan lebih kuat. Terjunan ke ataupun kenaikan tu lebih kuat. Kenapa? Cuba buka di time frame lebih besar bila kita jumpa double extreme ataupun triple extreme. Tandakan kawasan tersebut dan cuba buka di time frame yang lebih besar. Tengok apa ada dekat situ. Okay, cuba cari apa sebab. Kenapa dia jadi kuat? Ya, dan selalunya tempat macam tu bila kita nampak double extreme dia tidak ada TP wajib. Cuba cari, cuba kaji. Bila anda kaji, anda jumpa, anda akan lebih faham, lebih ingat. Okey, saya rasa itu sahaja